Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman, menyertai bersama Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Puan Yang Terutama Idrani Turai Raja, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Kedua Kawangan dan Menteri Kedua Pembangunan Negara, Tuan Yang Terutama Zaki Mohamad, Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Tenaga Manusia, Tuan Yang Terutama Tan Kiat Ho, Menteri Negara Kanan, Kementerian Perhubungan dan Penerangan dan Kementerian Pembangunan Negara, Tuan Yang Terutama Dr. Koh Poh Kun, Menteri Negara Kanan, Kementerian Kemampanan dan Sekitaran dan Kementerian Tenaga Manusia, dan Tuan Yang Terutama Lawrence B. Seo Hon, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Turut hadir Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Meja Jara Bersara, Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi Kedua. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Dato' Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Dato' Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Semasa majlis menghadap, Kebawah Dulia Maha Mulia mengalu-alukan kedatangan delegasi dari Singapura untuk edisi ke-9 program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP yang merupakan kali pertama Tuan Yang Terutama, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan sebagai ketua delegasi. Mengimbas kembali ucapan Presiden Tony Tan Keng Yam semasa keberangkatan negara Kebawah Dulia Maha Mulia ke Singapura pada bulan April 2014, baginda menzahirkan keyakinan yang teguh bahawa YLP berperanan dalam mengukuhkan hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang telah terjalin sejak zaman paduka ayahanda baginda Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin dan mendiang Mr. Lee Kuan Yew. Sehubungan itu, Kebawah Dulia Maha Mulia merakamkan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara sejak mengetuai program Pemimpin-Pemimpin Muda kali pertama ke negara Brunei Darussalam dalam tahun 2013, yang mana atas pimpinan bijaksana Tuan Yang Terutama telah menyumbang kepada banyak pencapaiannya. Baginda dan Tuan Yang Terutama Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan Republik Singapura juga berkongsi pendapat mengenai perkara-perkara strategik dan berkepentingan bersama, khususnya dalam kerjasama yang sedia ada seperti bidang-bidang pertahanan dan keselamatan, perkhidmatan awam dan pembangunan kapasiti melalui pertukaran antara rakyat. Ini termasuk meneroka kerjasama dalam bidang yang berkaitan dengan pengukuhan kemampanan seperti perubahan iklim dan keselamatan makanan. Program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-9 yang diadakan pada 12 hingga 14 Disember 2023 merupakan program pertukaran tahunan di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura bagi meningkatkan hubungan dua hala yang telah lama terjalin serta bagi pemimpin-pemimpin pada masa akan datang bertukar-tukar pandangan mengenai kerjasama dua hala serantau dan pembangunan global. Dihoskan secara bergilir-gilir antara kedua buah negara, kali terakhir program diadakan pada tahun 2022 di Republik Singapura.
Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Isteri Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan Republik Singapura. Juga hadir Datin Dayang Hajah Kalsium binti Haji Suhaili, Isteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Pengiran Datin Hajah Nur Yashimah binti Pengiran Anak Haji Hashim, Isteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Dan Pengiran Datin Hajah Sawana binti Pengiran Haji Ibrahim, Isteri Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Puan Lu. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan Republik Singapura dan isteri Puan Lu. Majlis menghadap berlangsung di Kasyar Al-Mizan. Juga berangkat Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan ahli kerabat diraja. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama Teo Chee Hen, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara. Puan Yang Terutama Indrani Turai Rajah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Kedua Kawangan dan Menteri Kedua Pembangunan Negara. Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Tenaga Manusia. Tuan Yang Terutama Tan Kiat Ho, Menteri Negara Kanan, Kementerian Perhubungan dan Penerangan dan Kementerian Pembangunan Negara. Tuan Yang Terutama Dr. Koh Poh Kun, Menteri Negara Kanan, Kementerian Kemampanan dan Sekitaran dan Kementerian Tenaga Manusia, dan Tuan Yang Terutama Lawrence B. Seo Hon, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan Republik Singapura dan isteri serta rombongan berada di negara ini bagi menghadiri program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-9 yang diadakan pada 12 hingga 14 Disember 2023. Turut hadir Yang Berhormat P.H. Dato' Laila Raja Major Jar Bersara, Datuk Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Erwan bin P.H. Dato' Pekerjamajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Dato' Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Dato' Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Semasa majlis menghadap Dulian Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama menekankan kembali komitmen kedua-dua belah negara dalam memajukan lagi program Pemimpin-Pemimpin Muda serta menyentuh mengenai kerjasama dua hala antara kedua-dua belah negara yang kokoh dan berterusan termasuk dalam bidang pertahanan dan keselamatan, sukan, perkhidmatan awam dan pembangunan kapasiti melalui pertukaran antara rakyat. Dulian Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama juga mengakui bahawa hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura semakin bertambah kokoh yang akan mencapai 40 tahun pada tahun 2024.
selepas majlis mengadap Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke majlis santap tengah hari bersama Tuan Yang Terutama dan isteri serta rombongan. Bagi meraihkan rombongan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Republik Singapura bersama isteri yang berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan kerja sempena program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-9, malam tadi diadakan majlis makan malam. Majlis berlangsung di Indra Kayangan Ballroom, The Empire, Brunei. Majlis dihoskan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Meja Jana Bersara, Datuk Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah BKI-SHHB menerima lawatan kerja daripada rombongan Republik Singapura mengetuai rombongan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Republik Singapura. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja Jara Bersara Datuk Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Penasihat BKI-SHHB. Yang Berhormat Pihin Una Hatib Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Penasihat BKI-SHHB, dan Dr. Haji Awang Muhammad Hussain bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Pengarah BKI-SHHB. Pelaksanaan program latihan perkhidmatan pelanggan bagi para pegawai dan kakitangan Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan dihasrat dapat membantu membina keyakinan masyarakat dan orang ramai terhadap perkhidmatan penjagaan kesihatan. Menurut Menteri Kesihatan, melalui program tersebut, ia juga diharap dapat menghasilkan petugas-petugas Barisan Hadapan yang sentiasa bersikap profesional dan berempati dalam memberi layanan kepada pesakit. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menyuarakan harapan tersebut semasa sesi dialog awam. Sesi berlangsung di Kementerian Kesihatan. Mesra dan Mahir Hemah akan meninggalkan impak yang positif dan sekaligus akan meningkatkan imej dan reputasi Kementerian Kesihatan sebagai penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan yang cemerlang di negara ini. Bersifat sopan santun, sabar, prihatin, pemedulian dan bertindak dengan pantas, terutama sekali mereka yang sangat-sangat memerlukan bantuan yang segera dan seterusnya menyumbang ke arah kepuasan hati pelanggan serta patients experience yang lebih positif. Sesi dihadiri oleh kira-kira 300 pegawai dan kakitangan Kementerian Kesihatan yang bertugas di daerah Brunei dan Muara. Juga diadakan taklimat mengenai dapatan kaji selidik, perkhidmatan perhubungan pelanggan dan tindak balas standard bagi pemedulian pelanggan. Sesi yang sama juga akan dilaratkan bagi para pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan yang bertugas di daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong sepanjang bulan ini. Sesuatu momen bagi setiap kejadian atau majlis itu sangat penting dan bermakna jika dapat diabadikan dalam sekeping gambar. Justru kehadiran jurugambar penting untuk merakam setiap detik penting yang berlaku dalam sesuatu majlis. Sekeping gambar mampu memberikan 1000 makna bagi mereka yang menghargainya. Ikuti laporannya bersama pewarta kami, Rosimah Sulaiman.
Bidang fotografi di negara Brunei Darussalam kini semakin berkembang selaras dengan kemajuan teknologi yang ada dalam bidang tersebut. Bagi Awang Muhammad Nur Syahrul Izam bin Yahya, minat dan pengetahuannya dalam bidang fotografi digunakan untuk menjana pendapatan. Mula menceburkan diri dalam bidang fotografi ketika menuntut dalam tahun 3 di Universiti Brunei Darussalam, Awang Muhammad Nur Syahrul Izam terus mendalaminya dan dengan sokongan kawan-kawan menjadi pendorong dirinya untuk menjadikan sebagai sumber pendapatan. Jadi lama-lama sudah dalam bidang fotografi ni macam makin siok tu rasanya macam dapat pendapatan sampingan tu, and then dengan kawan-kawan juga yang join juga dalam bidang fotografi ni macam siok tu juga sama-sama kami tu belajar juga dan mengasah kami punya talent kami tu lagi dalam bidang fotografi ni. Berawal secara kecil-kecilan, Awang Muhammad Nur Syahrul Izam mengembangkan usahanya dengan membuka sebuah syarikat fotografi. Menurutnya, dalam bidang fotografi, usaha untuk mendapat gambar yang kreatif dan artistik itu perlu ada untuk kekal relevan. Antara strategi yang kami dapat untuk supaya sentiasa kekal relevan dalam bidang fotografi dan juga videografi ini, iaitu kami sentiasa rasa ingin mau belajar tu. Itu macam kami keep on belajar, which is kira daripada YouTube ke, daripada Instagram ataupun TikTok. Dari sana kami macam melihat perkembangan fotografi ini macam mana di dunia luar dan kami cuba applykanlah di dalam negeri. Sebagai juru gambar, tercetusnya ilham dan idea bergantung kepada keadaan untuk mengambil gambar yang menarik. Dalam erti kata lain, kecekapan dan pengetahuan juru gambar itu penting dalam menghasilkan sekeping gambar yang bakal menjadi ristaan sepanjang zaman. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTB. Pendedahan seni kreatif kepada kanak-kanak dapat membentuk jati diri mereka selain melahirkan sikap kreatif dalam diri dan merangsang perkembangan minda. Sebuah sekolah swasta di negara ini telah mengambil inisiatif membantu membina kemahiran asas pendidikan kanak-kanak melalui aktiviti kraftangan seperti membuat tembikar. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenainya, Aisyah Jailani ada laporannya. Sekolah Antarabangsa EML yang ditubuhkan pada tahun 2021 menerapkan kepentingan didikan seni dan kreatif kepada kanak-kanak seawal usia 3 tahun dengan aktiviti membuat tembikar menggunakan tanah liat. Is the connection to earth. So manipulating clay makes them feel closer to nature, which is so important for children in this age of technology that we live in. Clay is such a moldable item and it can be shaped in obviously anything that the child can imagine. So it really expands their imagination, their understanding of the world and how things work. Kemahiran asas yang diajarkan juga membantu pembentukan fizikal dan mengembangkan fungsi otak kanak-kanak. Actually, the portrait helps kids with hand-eye coordination and problem solving and creativity. They learn to create something from scratch and see the fruit of their labor. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menyelahkan kreativiti anak-anak. Jika diasah sejak kecil lagi, ia dapat membantu mengesan bakat mereka apabila dewasa nanti. Aisyah Jailani melaporkan untuk Berita RTB.